Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna fahman wa aqlan wa adaba. Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kakak ibu, kandang bapa yang dihormati sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala limpah kepada kita dengan rahmat dan nikmat. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita daripada nikmat-nikmat, segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat akal dan nikmat kehidupan kita dan nikmat bermewah dalam kehidupan kita. Ini dikatakan satu nikmat daripada Allah dan dikatakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita ni hamba-Nya. Jadi alhamdulillah ibu-ibu dan bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pula daripada penonton-penonton kita semua yang dok mengikuti akan ruangan kita ataupun live kita pada setiap malam, sejam lebih kurangnya. Maka masa ni kita minta Allah Ta'ala barakahlah kepada kita di dalam majlis ilmu kita ini. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala keberkatan dan pula bagi kurnia kebajikan yang bertalu dan bertali kepada kita dan kepada semuanya umat-umat Islam semua. Jadi alhamdulillah yang kita bercaranya suratul insan kita tidak habis lagi. Maka ayat semalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman katanya, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jadi bagi orang-orang abrar ini Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka tu beberapa perkara, yakni beberapa perkara untuk di dalam syurga. Beberapa perkara saat itu di dalam apa? Di dalam syurga Allah, di dalam akhirat, negeri akhirat yang berkekal selama-lama. Ya Allah Ta'ala bagi dengan sebab dia sabar, ya taat dia pada Allah dan dia takut pada Allah dan dia bermakan kepada orang miskin. Maka akhirat Isa Allah Ta'ala lepaskan dia daripada seksa-seksaan dan kesusahan di pada mahsyar. Dan Allah Ta'ala dia duduk dalam syurga. Allah Ta'ala balas dia akan syurga. Allah Ta'ala akan dia tidur di atas katil-katil syurga. Ini dikatakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala akan bagi kepada al-abrar, orang-orang yang terbaik di atas dunia, ya baik daripada orang-orang yang beriman pada Allah, ya baik di segi cakapan, ya baik di segi pegangan dia, dia baik di segi akhlak dia, dia baik di segi tuturan dia, dia baik di segi muamalat pergaulan, baik semua. Maka di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bagi pada dia adalah khadam-khadamnya, adalah orang panggil pembantu-pembantunya, adalah daripada kanak-kanak yang comelnya rupa, yang eloknya rupa, yang bersihlah oleh kulit, lagi pula cerahlah oleh muka-muka daripada kanak-kanak yang tuju yang untuk mengkhidmat dan melayani akan dia. Dan pula Allah Subhanahu wa taala firman lagi kata ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqa wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ini daripada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala akan bagikan kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada al-abrar, yakni orang-orang yang terbaik dengan Allah di dunia. Ya baik, dia jagakan amalan, dia jagakan ibadat, dia jaga ketaatan, dia jagakan hati dia, tak jahat perkara, tak buruk suka kepada orang ibu bapa. Sebab tu penting sangatnya kepada kita ibu bapa, yang kita jagakan hati kita setiap masa, setiap keadaan, duduk dan berdiri kita, berjalan kita, menyanyi kita, semua itu duduk Allah, 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 Allah semua. Ini penting ibu bapa.
Dah. Sebab tu orang panggil tinggi kita dan lebih kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan nak beli kita apabila kita tu beriman kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut di pada satu ayat yang lain, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala firman pada satu ayat yang lain katanya, nah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya sungguhnya Allah Ta'ala sanggup nak membeli akan diri-diri. Nah, innallaha ashtara minal mu'minin. Allah Ta'ala akan sanggup nak membelikan daripada orang-orang beriman anfusahum, akan diri-diri orang beriman. Macam kita beriman kepada Allah, lidah kita ikrar dengan kata asyhadu an la ilaha illallah, dan kita mengaku tidak ada Tuhan malaikat Allah, dan kita mengaku tidak ada pesuruhan malaikatnya, tidak ada pesuruhan tu malaikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku Nabi Muhammad pesuruh Allah, kita mengaku Nabi Muhammad saat itu sebagai utusan Allah. Ini ibu bapa, apabila kita beriman kepada Allah, kita percaya dengan Allah, kita percaya dengan titah Allah, kita buat apa yang dititah, maka Tuhan itu akan belikan diri-diri kita dan pula harta-harta kita bi anna lahumul jannah. Dengan syurga tu dikatakan balasan. Makna Tuhan akan bayar. Sebab tu bi anna lahumul jannah. Bos itu dia panggil makna saman. Makna Tuhan akan bayar kepada kita harganya, seolah katanya syurga sebagai bayarannya. Diri kita sebagai musman dan harta kita sebagai musman, yakni perkara yang dipegang, yang dipernilaikan, kemudian Tuhan akan nak bayar kepada kita ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Sebab tu baiklah hati ibu bapa, baiklah dilah kita, baiklah mata kita saudara-saudari, baiklah telinga kita, baiklah tangan kita, baiklah kaki kita untuk Allah. Untuk ibadat pada Allah, untuk kita sembah kepada Allah. Sebab tu dalam ketika kita semaya Allahu Akbar, anggota tujuh kita ia nak semaya dengan Allah, ia nak sembah kepada Allah. Sebab tu ketika kita nak diri saat itu, makna diri betulkan tulang belakang, tangan ke apa, mata kita tengok pada tempat sujud, kemudian kita rokok, kemudian kita nak iktidal tu kita nak turun kepada sujud, maka tak sunatlah kita, makruh kita akakkan kain sarung kita. Setengah-setengah tu bawa nak turun pada sujud tu akakkan kain. Ini tak sunat. Makruh kita mensikatkan kain, makruh kita mengakakkan kain, kerana kain kita, baju kita, dia nak sujud juga kepada Allah, dia nak juga pada ibadat pada Allah. Sebab tu kata fuqaha, kata ulama fiqh, makruhlah kita mensikat ketika kita nak sujud pada Allah, kita akakkan. Banyak kita bawa mula nak sujud akak kain. Ini tak sunat. Supaya juga orang rambut panjang, orang rambut panjang, boy nak sujud ya kat perah rambut dia. Ni dikatakan makruh. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala akan nak cadangkan kepada orang-orang beriman kepada Allah dan al-abrar. Hak tu saya sebut dulu, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Tuhan kata sini, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Gapo yang Allah Ta'ala katanya, maka ditafsirkan kata ya'luhum, meninggilah akan mereka itu, wa yahmilu abdanahum thiyabun, dan menanggungkanlah atas tubuh-tubuh badan mereka. Makna kata meninggi akan mereka, dapat meninggi. Makna kata ahli syurga kita royak dah tubuh mereka, tingginya semacam itu ada, dan pula besar semacam itu ada, janggut dia semacam Nabi Yusuf alaihissalam, lagi pula suara semacam Nabi Daud alaihissalam, kehebatan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang dalam syurga sama tua belaka. Kalau 30 belaka, kau sari kau janggut, kau sari kau muda, kau sari
sari kau jangan, ia paling berakah berbalik dengan dunia. Dunia kau sari kau tua, kau sari kau tua, kau sari kau tak boleh tengok. Dulu jangan berlama-lama nampak berutunya muka, lama-lama nampak kecuknya muka, lama-lama nampak jatuhnya gigi, gugurnya. Ni dunia. Ataupun akhirat, akhirat dah. Ibu bapa ni kata berangkasnya muta'akis, berbaliknya dunia akhirat. Ibu bapa, dunia kau sari kau tua, kau sari kau hudu, kau sari kau nak jaga muka, kau sari kau nampak bokok, kau sari kau nampak layu. Adapun akhirat, kita ada akhirat, misalnya Allah Ta'ala jadikan kita magia semacam ada, rupa kita comel seperti Nabi Yusuf, maka umur kita lebih kurang 35. Nak orang sebayanya 35. Iaitu orang tengah-tengah tubuh, tengah janguk lah manusia kita kalau hidup atas dunia. Maka kena amak apabila Allah Ta'ala jadi umur 35, Allah Subhanahu Wa Ta'ala wi nikmat la syurga, kau sari kau muda, kau sari kau jangok, kau sari kau comel, kau sari kau bersinar, kau sari kau cerah muka ni weh. Duduk dalam syurga ni, Allahu Akbar. Muka dia tu bersinar, berkilat-kilat serupa dengan mata lu'lu' weh. Ni ibu bapa dihormati saudara-saudari. Dek, kemudian meninggi akan mereka dan menanggungkan akan badang-badang mereka. Tertanggung ke apa? Thiyabun, ialah pakaian-pakaian tertinggi di atas diri mereka oleh pakaian-pakaian daripada pakaian baju dan pula pakaian saat itu. Gapo dia? Batainuha. Bermula batainuha. Batan dia, perut bagi pakaian. Ni perut pakaian. Ni. Kita tahu baju kita mik ditekak sampai ke kaki. Maka mana perut bagi pakaian? Ni tengah ni. Tengah pakaian saat ni dijahitkan, ditenungkan, dicatatkan apa dia? Minal haririr raqiqil akhdari. Ni tengok ni. Pakaian ahli syurga. Orang dunia duk tiru cekak-cekak dah ni. Sebab tu baju kita sebab tu kadang-kadang dia mau buat lualai ke apa. Kadang-kadang di kacing ni dia mau main. Kadang-kadang di kocek ni. Di kocek. Hak ni dok turut ahli-ahli syurga belaka ni. Semaka pelang-pelang ni ataupun orang panggil ni masalah buatan-buatan daripada tenung daripada tenung daripada tenungnya saat ni ataupun daripada jahit teh saat ni tu, semua kadang-kadang kita ni awak mohon kalau mohon jihad kedang ke jihad kedang dia. Kemudian di kaki ni berkaki macam mana? Kadang-kadang ada luak lain lagi di kocek ni. Jahit saat ni tu ada dengan gapo. Kadang-kadang buat gapo? Buat tulis lagi. Tulis sini. Kemudian tulis di tangan ni, tulis di atas belakang. Ini orang panggil ahli dunia. Adapun ahli akhirat yang Allah Ta'ala nak uji kepada al-abrar, nak uji kepada ahli syurga, yakni meninggi di atas tubuh badan bagi ahli syurga, bagi al-abrar, daripada segala pakaian-pakaian yang gapo? Yang penuhlah di tengah perut dia ni daripada setera. Tuan, batainuha, bermula tengahnya dan perut-perut bagi pakaian tu minal haririr raqiqil akhdar, daripada setera. Setera ni tak ada dah di atas dunia ni. Orang panggil kain yang paling molek, kain yang paling laiknya benihnya. Kata setengah ulama, kain setera ni yang dibuat akan dia benih tu daripada ulat, satu jenis ulat. Sebab tu bagi orang lelaki apabila pakai setera di atas dunia, maka haramnya, maka berdosa. Sebab pakaian setera ni orang panggil pakaian perhiasan bagi golongan wanita, golongan perempuan. Kalau orang jatuh pergi pakaikan setera, maka diharamkan. Supaya juga orang jatuh pergi pakaikan cicimah, pergi pakaikan subah, pergi pakaikan masalah tali tekak mah, kerana ini jadi tasyabuh, jadi keliru. Mana jatuh, mana perempuan, mana lelaki, mana perempuan. Apabila lelaki yang pergi pakaikan pakaian hak jadi tasyabuh, hak jadi keliru dan kesamaran dengan perempuan, ini nama kata haram, fahuwa haram, maka diteguh akan dia oleh syarak. Ingat ibu bapa dan saudara-saudari hak duk dengar semua ni, penonton-penonton kita, amun oyaknya. Jadi ada dia mau tanyanya, masalah adakah orang jatuh boleh pakai mah? Jawab kata la yajuzu, tak boleh. Tak boleh. Orang jatuh nak pakai tali tekak mah, nak pakaikan subay mah, subay ni orang tina, lepas tu pergi cocok subay supaya orang tina, haram. Pergi pakai tali kerangit mah, gelem mah, cicing mah, ini semuanya haram. Lebih lagi kalau kita kata cicing ni, cicing ni kalau pergi capur tosa ni banyak ni, banyak ni tosa. Kemudian perak, lepas tu dengan molek. Nah, kalau kita worok, kalau kita tak seworok, tak ada apa. Ni yang nak royak, maksudnya pekah pergi campur dengan tasawuf.
Jadi masalahnya kalau cicing orang jantan perak. Maka perak lepas tu gibuhkan masalah tosa sikit. Buh tosa. Maka tosa ni asal dia tu daripada tahikmah. Maka di situ banyaknya khilaf ulama. Khilaf ulama kata setengah boleh kita pakai cicing cicing perak lepas tu dililit ke apa? Dililit kita buat tosa di tepi ataupun buat pedai tepi dengan tosa. Maka kata ulama kata haram dan kata setengah ulama boleh. Kenapa? Kerana tosa-tosa ni daripada tahik bagi mah. Jadi kita nak ambilnya duk tengok perkataan-perkataan ulama yang sangat banyak, kata setengah tu boleh, kata setengah tak boleh. Jadi kalau kita nak jalan di atas warak, apakah warak? Yakni al-wari'u, seorang yang warak, dia tinggal apa? Huwa tarku syubhat. Dia meninggalkan perkara-perkara yang jadi keliru di antara haram dengan halal. Amo nak royak cerita satu cerita tok dalam kita Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi. Ni dengar cerita ni malam ni, sebagian kita ikat tebuh dalam hati kita nak yak tok guru kita ni warak dulu. Tok dalam kita warak. Sebab itulah mula tok dalam kita tengok anak murid dalam sekarang ni duk di mana saja boleh mengajar, huduh-huduh boleh mengajar, huduh-huduh saat ni tu dah klik kapung jadi pakar kerja. Kenapa tok dalam kita? Jadi satu hari ada tok guru yang datang daripada Negeri Sembilan. Mari pada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni daripada Malaysia. Mari saat ni tu duk ceramah kawasan Taning, kok Tok Bandar, kok mana Taning, nak Tanjung mana semualah ke kawasan Kerisik, mari duk ceramah satu hari. Jadi masyhurlah tok guru ni, nama tak ingat juga, mula tok guru kita Haji Husin pernah cerita ni. Jadi tok guru yang datang daripada Negeri Sembilan duk mari ceramah tu suhu. Bersyuhur sangat, majulah supaya kita kata lah ni ustaz budak duk mari ceramah tempat kita kan. Dulu pak kita tak ada maju mana ceramah. Apabila ustaz budak mari duk ceramah tempat kita ni, maka timbulkan ceramah tempat kita. Maka zaman dulu 40 tahun dulu tu ada dah orang panggil penceramah daripada Negeri Sembilan tu, masa tok dalam mari ceramah. Apabila ceramah saat ni tu, satu hari Tok Dalo panggil pergi di pondok lah Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi ni, panggil tok guru ni, tuan guru syekh ni pergi pada pondok, makan nasi pagi sekali dengan dia poriti ni, foto lah. Foto pagi kali dengan Tok Dalo. Apabila berfoto pagi, Tok Dalo pun duk tengok di cicing bagi syekh saat ni. Bagi tok guru dari Sembilan ni. Jadi cicing dia tu ada campur dengan tosa. Ni ambo tak ada nak tik gapo dak ibu bapa kena faham ni. Nak royak kata kalau kita nak jalan di atas warak, tok sewi jadi keliru kata ning syubhat kan ni haram. Asalnya hukum masalah pakai tosa, kata setengah ulama cicing tosa hak rela jantan tino tak ada kena masalah ni. Para puan tak ada masalah apa. Orang bagi para puan mah pun boleh pakai. Tosa tak ada masalah. Orang tino tu dihalalkan oleh syarak oleh Allah Ta'ala semata-mata. Tapi bahannya masalah orang lelaki. Lelaki yang pergi pakai tosa, campur tosa cicing dia, maka Tok Dalo apabila tengok tuan guru saat ni, syekh saat ni tu, daripada Negeri Sembilan tu, pakai cicing campur dengan tosa. Sudah makan nasi, sudah makan nasi di antara Tok Dalo dengan Tok Guru Negeri Sembilan saat ni. Tok Dalo pun duduk tepi. Ya Tok Dalo kita ni, ya Allahu Akbar, dia warung. Lepas tu duduk dengan selawat semua. Duk tak kuda zaman dulu pergi semaya mana semaya maya, Tok Dalo ya naik kuda dia. Dan kuda padi kuda. Naik kuda. Lepas tu kalau pergi semaya maya, Tok Pakir tu turut dengan sikal lalih. Zaman dulu Tok Dalo naik kuda, lepas tu Tok Pakir nak sikal lalih tu hebat kalau ni kau sebuah mutu lah. Mutu besar ataupun mutu ZR kalau zaman dulu sikit. Kalau lo ni kan mutu daripada mutu big buy daripada mutu halih betul lah. Kamar turut keman dia nak yak Tok Dalo. Kamar dia apabila dia tengok di tangan Tok Guru daripada Negeri Sembilan saat ni pakai tosa, dia pun duk tepi ya tak Tok Guru maaf deh. Tok Guru tu tergapo ya kata tuan guru. Ya tak amau maaf jadi amau tak royak pun tak kena. Kalau amau tak royak pun tak kena. Kalau mau royak pun rasa tak kena. Jadi kalau amau ni Tok Guru lebih aling pada amau kata Tok Dalo. Tapi kalau amau tak royak berasa tak kena. Kalau amau royak pun berasa tak kena. Ni nak yak cerita Tok Dalo nya. Ya orang warok. Patut Dalo kita Allahu Akbar, warok tak warok pukul 2 malam mula buat ceritanya. 2 malam dia bangun dah. 2 malam dia bangun pagi dia bangun senung tahajud tu, dia mandi gung.
Dia puas sangat, dia sudah maya taubat, sudah maya hajat, sudah maya qiyamul lail, lagi pula semaya poitin baca Quran sejuk, dia puas apa je baca berzangin. Dia baca berzangin ke masalah wa muhayyan kasyamsi min kamudhi'u. Dia puas tu. Dia duk tah balah ya. Kemudian Tok Dala kata gitu, maka Tok Guru Negeri Sembilan kata kan? Dia kata apa Tok Guru? Dia kata, dia kata Tuan Guru, ya Allah kalau mau tak royak pun rasa tak kena. Kalau mau royak pun rasa tak kena. Belalah mau nak royak. Ni Tok Guru pakai cicing di tangan ni. Nampak supa ngatoso ni, dia kata ni. Nampak supa ngatoso. Dah. Nampak supa ngatoso. Dah. Maka Tok Guru tu kata ni, Tok Guru kata toso ni dah. Toso. Amba rasa pun tak molek ni pakai toso. Tak boleh kita orang Tok Guru pakai toso. Tok Guru Negeri Sembilan tu dakak Tok Dala teriak lalu dah. Dia kata, ya Tuan Guru, amba duk jalan mik pada Malaysia, jalan kepada Indonesia, jalan situ sini. Tak ada Tok Guru macam Tok Guru ni. Kenapa? Berani tegah benda mungkar dan berani goyak benda kebenaran. Dia kata, amba duk jalan Indonesia ceramah situ, ceramah sini, amba tak biasa temu macam Tok Guru. Tak ada mau duk pakai cicing tosa, tak ada siapa dia ya. Tapi alhamdulillah, amba mari kepada Fatani pada petani, amba jumpa Tok Guru macam Tok Guru ni, Allah masya-Allah, berani tegah benda kebenaran, berani tegah benda kejahatan, benda mungkar dan berani goyak benda kebenaran. Inilah sebab itulah kita nak royak kata, bagi orang lelaki berbapak, kalau kita nak worok sikit, maka kita jagakanlah. Kalau kita nak Tuhan tu mudah terima amalan kita, benda syubhat kita waktu baik. Benda syubhat kita jangan tepu. Benda syubhat kita jangan ambil. Kita tinggal lalu. InsyaAllah di dalam doa-doa kita, di dalam apa saja kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada daripada pakaian kita, sama ada daripada minuman kita, sama ada daripada makanan kita, hak duk campur benda syubhat kita tolak. Ini salah satu daripada doa kita mudah diistijabah, mudah diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa mau kita duk jadi kelak kabau? Sebab apa mau kita duk jadi hara-hara? Sebab apa mau kita bala tu banyak? Sebab masalah duit tipai timah tu tak tahu main mana. Cuba demo kaji sendiri buat apa? Duit lah ni tak ada kira demo wi kita ambil, demo tu wi kita ambil. Tak ada kira tak duit ni halal penuh-penuh ke, haram ke ataupun syubhat. Ambil semata asal ke duit, ambil. Lepas tu ambil tu pergi belanja pula dalam keluarga, pergi belanja dalam rumah tangga, anak tu makan, anak tu minum. Lepas pada anak tu minum, anak jadi keras perut, anak minum, anak jadi keras degil. Kata-kata gapo pun tak dengar, bini pun jadi degil, tak dengar kata gapo. Ini salah satu punca yang kita duk belanja, yang kita makan, minum kepada keluarga kita daripada harta-harta yang tidak suci. Sebab itulah sama ada pakaian kita, sama ada minum yang masuk pada dalam mulut kita, sama ada makan ni, pakaian semua ni, kita akan proses insya-Allah. Kalau kita proses doa-doa kita ibu bapa saudara-saudari yang dirahmati Allah, insya-Allah doa kita akan diistijabah, akan diperkenankan oleh Allah. Sebab apa pakak ada doa Tuhan tak terima? Sebab apa doa kita Tuhan tak terima? Sebab ada tu kita buat tak kena tu, sebab tu Tuhan tak terima tu. Sebab apa? Sebab kita tak suci sungguh di dalam muamalat, dalam masalah reta makan minum kita dan pakaian kita. Lepas tu dia mau tanya setengahnya, boleh ke dak orang Tino saat ni tu kaki terbuka? Ni mau nak royak bela-bela dalam ni. Ada soalan dia mau tanyanya, boleh ke dak orang Tino buka kaki? Jawab kata orang Tino wajib kena katuk kaki dan pula kena pakai stuking. Ni masalah perempuan. Lepas tu ada dia mau tanyanya, pakaian orang Tino hak pasang ketat, adakah berdosa? Jawab kata berdosa. Sebab pakaian perempuan ni ibu bapa, ia kena jadi lega, lagi pula tebal. Lega, tebal. Lagi pula pakaian kita saat ni tak boleh nak royak betul ke rupa kita. Kalau kita nak jadi al-abrar, kita nak boleh pakai setera-setera di akhirat sama ada lelaki, jangan duk pakai tali tekak mah, jangan duk pakai tali tekak mah, teringum apa, suruban mah, cici mah, tali tangan mah. Kalau demo ni dia pakai dah di dalam dunia, akhirat esok dia tak boleh pakai sama sekali. Dia tak boleh pakai mah ni tu tak boleh pakai dah dia. Kata ulama setengahnya. Pada hari ini dia mau tanya setengahnya, orang Tino wajib tak pakai stoking? Jawab kata wajib. Kerana aurah para puan dengan laki-laki ajnabi ialah sekadar tapak tangan dan pula muka.
Adapun kaki maka wajiblah kena katuk. Lepas tu pakaian ni kena jadi lega serta tebal. Tapi kalau lega nipis apa nampak baju dalam, ini namanya tidak tudung aurah. Makna kata kita duduk di dalam haram, duduk di dalam berdosa hari-hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu doa kita tak diterima. Amo nak berilah kepada semua amo sendiri dan pula keluarga-keluarga kita semua dan adik-beradik kita semua dan ibu bapa yang duk dengar ni, mintalah kita jagalah kalau kita nak Tuhan terima. Lepas tu keluarga kita tak jadi pecah belah, keluarga kita nak jadi rahmat, keluarga kita nak jadi syurga, ahli syurga dan berbahagia di dunia hingga sampai akhirat. Minta jaga pakaian we jadi tebal-tebal, we jadi labuh-labuh, we jadi lega-lega, jangan duk nampak rupa betul ke kita. InsyaAllah kita akan dapat hak Tuhan katanya aliyahum, yakni ya'luhum wa yahmilu abdanum siyabu batainuha minal harikir raqiqil akhdar, daripada setera saat ni tu yang halus, yang laik. Ya pakai kestera saat ni pakaian di tengah ni, tengah bagi pakaian ni daripada kestera yang laik, yang hijau. Tu hewaknya daripada seolah kalau kita dunia ngak buat tulis ataupun buatkan lukisan ke ataupun buat bunga, maka akhirat isa Allah Taala buh di tengah ni daripada setera yang laik, yang hijau. Wa zahiruha, dan zuhir dia. Hak luar ni. Ada pohon dalam tu orang panggil le daging bagi pakaian tu daripada setera yang laik, lagi pula yang hijau dan zuhir kain. Kain ni orang panggil luar tu minal hariril ghalis, daripada kestera yang kasar. Ada pohon dalam yon, sebab orang pakaian akhirat esok 70 lapis. Bukan selapis, 70 lapis. Adapun dunia tak panas ke demo kata kalau kita pakai akhirat saat ni pakaian kita saat ni tebal tu lalu. Kalau kita pakai tebal saat ni tu, siapa 7 lapis, lah ni 2 lapis puasa panas. Akhirat esok ya tak ada dah setuh masalah warna ataupun cahaya ataupun panas matahari, tak ada dah. Orang duduk dalam syurga, panas matahari ya tak ada dah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala wikan pakaian ke dia daripada kestera, maka di tengah di dalam apa? Dalam kain tu. Orang panggil setera yang laik, yang hijau, maka di luar setera juga tapi setera yang kasar. Maka ahli syurga yang akan pakaikan pakaian ni daripada 70 lapis. 70 lapis daripada setera-setera. Maka seolah kata kain di akhirat lagu mana? Cuba kita khoyah. Ibu bapa, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Cuba kita khoyah. Kain 70 lapis ni, nipis tebal dia. Siapa ahli syurga kali dia telankan aliyah, dia nampak aliyah tu lik turun ke tekak leher dia. Siapa kali perut? Ni nak ayat atau kain setera di akhirat ni macam mana weh? Allahu Akbar. Kain dunia ni kalau selapis 2 lapis pun tak nampak dah isi kulit kita ni. Tapi akhirat esok nak nyatakan setera yang Allah Ta'ala tak di perut tu, di tengah tu. Di dalam daging ke setera tu yang laik, yang hijau. Di luar tu ke setera yang kasar. Lagi pulaknya wa yuhallawna minal huliyyi, dan pula diberi pakaikan akan mereka itu minal huliyyi, daripada perhiasan-perhiasan. Sebab itulah orang jantan pun ada perhiasan, orang tino perhiasan, orang panggil berjanguk. Kain tu malah kata pada daripada setera 70 lapis. Lepas tu perhiasan kalau orang tino ada dengan subeh, Allah subeh akhirat klik nak. Kemudian ditekak ni loket dan tali tekak, lepas tu tali tangi, ada macam-macam lah. Daripada perhiasan-perhiasan bi asawira minal fiddah, dengan gelar-gelar daripada perak. Nampak gelayak putih ni daripada perak. Pakaian saat ni daripada kain setera. Lepas tu daripada masalah gelar-gelar tangan tu dah. Buat perhiasan. Tengok learning lah. Perhiasan orang learning kalau orang tino, kakak mah tali tangan, beli tali tangan hak bekas tu lah. Duk cur tangan siapa 4-5 orang lening lagi ni. Cicing penuh tangan. Pasal tekak lagi. Pasal loket saat ni tu ada bersatu dah. Pakai kadang-kadang nak patah tekak pada. Dia tak ada kena keluar zakat. Tak ada kena keluar zakat apa. Dia kata pakai ye sekadar mana tu hewi tak dunia. Ama nak kecek betul-betul. Jadi puak duk lari zakat tu. Pakai ye sini tali tekak dah 3 orang. Loket dah bersatu. Saibu kaki. Sutir-sutir saibu kaki. 3 utir, 2 utir. Duk derek atas bawah, tengah. Atas, tengah, bawah. Loket. Tali tekak ni ada besar clicking. Sorak-sorak.
Lepas tu tangan ni penuh lek ni. Tali tangan lagi sekerak lek ni. Lek ni gelem koh lagi, lek ni cicimah lagi. Apa gelem kaki lagi. Oh ya kata tak ada kena keluar zakat. Sebab apa tak ada kena keluar zakat? Deh. Tak kena keluar zakat ya sebab pakai ye. Pakai ye tah dunia ni Allah Taala wi perhiasan kepada para peskoda mana. Hak hukum syarak royak ni orang kita tak faham ibu bapa. Saudara-saudari tak faham setengah-setengah ni. Kadang-kadang dia kata, dia berapa kok pun 10 kok, 20 kok, asal pakai ye tak ada kena keluar. Dah. Pakai ye hak syarak bagi kita, hak benar untuk kita berjanguk, serubai kita, tali tekak kita, tali tangan, yakni sekadar 5 kok, yakni sekadar nisak bagi kita kena keluar zakat. 5 kok ya tu, hak lebih lagi tu kena keluar zakat tu. Deh, kena keluar zakat, tapi akhirat esok pakar tu tak ada kena kecek dah, perhiasan daripada gelar-gelar daripada perak. Wasaqahum rabbuhum fawqa zalika, dan beri minum akan mereka itu oleh Tuhan mereka. Tuhan wi minum pula fawqa zalika, di atas dimakan itu an-na'im, dimakan di atas dimakan itu nikmat. Pakai ye tak ada kena kecek dah ibu bapa. Daripada pakai ye 70 lapis, daripada setera di perut bagi pakai ye tu. Setera lah yang laik, yang hijau, yang di dalam daging bagi kena kain saat ni tu. Ada setera yang hijau, yang laik. Lepas tu luar tu, setera yang kasar. Lepas tu pakai ye tak ada kena kecek daripada subel. Lepas tu orang tino hak duk tah dunia ni, dia taat pada suami. Allah Ta'ala buh mahkota. Dia jadi raja tino di dalam syurga. Siapa dia nak jadi raja tino? Nak jadi raja tino. Nak jadi pramihisi di akhirat. Bukan bung luk, bung akhirat. Nah, di dalam akhirat. Nak ni luk akhirat. Kalau dia nak jadikan raja betino sebagai bidadari, semua jadi gunik-gunik ya. Dia nak gapo dia boleh sang kepada bidadari. Bidadari itu sebagai jadi khadam-khadam dia. Sebagai jadi orang layang-layang dia. Kama dia duduk tah dunia lagu mana? Oh, dia taat kepada suami dia, maka suami dia klik letih-letih dia mi awi haya be. Kalau belah ke belah lah, kalau bejak ke bejak ni pecak kasut nak tok laki nampak panah pecak baju kibah tok laki, wi tok laki tu minum pernah tok laki pun minum bismillahirrahmanirrahim. Allah wasa sejuk hati. Dengan sebab ni pun kadang-kadang Allah Taala ambil dia tubuh la syurga dah. Bagi isteri, bagi perempuan, dia tak payah nak masuk syurga. Kalau dia tunaikan hak-hak bagi tok laki dia dengan sempurna, insya-Allah Tuhan akan bubuh dia di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudah. Lepas tu kita buat lah ni tu. Kalau belah kita klik, bejak kita klik, besok kita klik. Nak klik panas-panas, kita pun ngibah-ngibah dia. Ambil kain mandi sapu mukanya. Lagi pula pucuk tangi suami kita. Lagi pula suami nak gapo kita hala air dulu. We minum tiga-tiga. Ini orang panggil amalan ahli syurga dah. Amalan bagi ahli syurga ibu bapa saudara-saudari. Kemudian kalau kita duduk dalam syurga pakai yang hebatnya, kastera yang laiknya, kastera yang hijaunya, dan zuhid itu pada kastera kasar, patut diberikan pakaian ke? Yakni pakaian daripada gelar-gelar yang perak, yang comel perak akhirat esok. Wasaqahum rabbuhum fawqa zalika na'im syaraban, dan Tuhan minumkan mereka itu di atas nikmat-nikmat saat itu apa dak syaraban, sebagai minumnya la rijsa fihi wala nadasa, tidak adalah pada minumnya saat ni daripada kekotoran. Makna kata minumnya itu sangat-sangat suci, sangat-sangat bersih, sangat-sangat sofi. Makna minumnya yang Allah Subhanahu Wa Taala minum kepada ahli syurga, yakni tidak bercampur dengan minumnya yang kotor, minumnya yang tak cuci, minumnya yang cemada. Adapun tah dunia kadang-kadang kita minum, kadang-kadang dalam air itu ada sumur, kadang-kadang kita minum, kadang-kadang dalam air itu ada kedodak. Kemudian di akhirat esok Allah Taala minum kepada kita daripada minumnya, daripada air qaul kausar, yakni qaul bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula dalam qaul itu tu orang panggil apabila kita minum ke setegak, minum ke sebatik, maka kita tak dahaga sampai ke bila-bila masa.
Dek. Maka Tuhan wi minum tu, di dalam minum tu tak ada jenis najis, tak ada cuma, tak ada kotor, tak ada benar. Warna dia pun apa Allahu Akbar, comelnya, bersihnya, cucinya, tak ada bercampur dengan benda-benda kekotoran. Kemudian doa ni boleh kita baca ni sebelum pada kita nak minum nah. Adapun kita nak makan, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lepas tu doa kita nak minum ni ayat ni. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Memberi minum akan mereka itu oleh Tuhan akan sebagai minum yang suci, yang bersih, la rijsa wala nadasa fihi. Tak ada jenis kekotoran pada minuman. Doa ni baca nah tiap-tiap kali nak minum. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Sebab itulah tiap-tiap kali kita nak minum, kalau kita tak sewi kena racun, tak sewi kena ke benda orang kenak, tak sewi kena orang deki. Jaga molek banyak lala ni. Hak dok kena kenak, kena sihir, kena apa banyak. Sebab apa makan tak jaga. Wasa nak makan. Wasa nak minum. Wasa nak nak celapuk gapo celapuk lah. Wasa nak makan gapo ke makan. Tak dok berdoa, tak dok apa. Hak ning lah mudah kena. Sebab tu ibu bapa, kalau kita ni tengok ahli akhirat ni, dia nak minum gapo, dia baca wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Maka amalan ni amo nak pesan pada malam ni untuk saya sendiri, amo sendiri, dan kepada ibu bapa saudara-saudari, kita nak minum gapo, kita baca wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Kemudian kalau kita tak sewi kena racun, amalan gapo mau biasa cerita dah, bacalah ayat ni, bacalah doa ni. Yang pertama sekali, belum pada kita nak minum, belum kita nak makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim 3 kali. Lepas daripada tu bacanya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ibu bapa, kerana banyak dok telefon kepada Allah. Malam baru ni hak telefon pada Allah tu daripada orang, anak muda daripada golok tok dia, ibu bapa dia telefon masuk ke Allah. Telefon masuk ke Allah saat ni tu dalam pukul 11 malam. Dia kata, baba minta tolong sikit, tolong sikit. Tolong ke apa? Dia kata anak amma ni balik mutu di golok. Balik mutu di golok petang hari tadi, lepas tu sampai sekarang tak ada khabar, tak ada sedar lagi. Tak ada sedar. Duk krong. Baba tolong siuk sikit. Lepas mau nak siuk lah mana? Dia kata siuk cara online, siuk cara dalam telefon. Oh, dia kata gana kasar tu lalu ni. Deh. Maka benda ni semua kita bermudah lakon ni ibu bapa ni. Orang di hari ni sebab apa banyak bala. Orang di hari ni sebab apa banyak bencana. Orang sekarang lah ni sebab apa duk tak seni. Sebab orang panggil kadang-kadang tak pakai bertua. Orang tua tamu jangan duk beli tanah sini. Beli cara. Kau dah duit kau nak beli. Orang tua tak jangan duk beli sini. Sini kuasa tak sedap ni jalan angin ni. Sini tak sedap ni jalan jing ni. Orang tua tak jangan. Dawak kira orang tua. Tak boleh pakai orang tua. Kira-kira zaman dulu borang benda ni. Ambil orang tua apa kata lu nak kembali. Bila dia ambil sungguh, dia ambil beli tanah tu sungguh buat rumah. Kau ada duit dah. Ada duit juta-juta nak buat rumah. Buat dia pun buat rumah. Bila duk tak sampai sebulan. Tak sampai sebulan. Nak duk tak leh weh. Tidur dalam dia mau nyakit tak luar. Tidur dalam bilik dia mau tak dijuki. Nak tidur tak leh. Lepas tu laki bini tu balah gitu gini, panah saya semua gitu gini. Deh, ning nak yak kata salah satu kita tak pakai tua, kita tak dengar orang tua, hidup pai kita akan jadi cincalong, hidup pai kita akan jadi kelai kabut, jadi hara. Sebab tu dalam hidup kita kena pakai tua. Hamo nak royak. Sebab apa Nabi SAW dia ada tua. Nabi sebab penyakit tak banyak. Sebab Nabi yang makan berasa nak lapar. Dia berasa lapar, Nabi makan. Apabila Nabi berasa kenyang, Nabi berhenti. Ni tua Nabi. Tapi kita tak perhati dengan apa Nabi buat. Nabi SAW ada tua. Tapi kita tahu tak boleh duk pakai lah tua orang tua. Orang panggil benda borang. Dah benda lama. Dah tak boleh kita duk turut. Ni tengok Nabi ni. Cuba perhati Nabi ni. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguh-sungguhnya sabitlah bagi kamu, adalah bagi kamu pada Rasul kamu contoh teladan yang terbaik. Gambar tengok Nabi nak buat. Tua Nabi.
Nak witah pada penyakit. Nak jaga daripada penyakit. Nabi makan ketika ia rasa lapar. Dan apabila ia rasa kenyih, Nabi berhenti. Sebab tu orang kita apabila nak kena penyakit mudah, ia makan kenyih dah, kacau makan lagi. Kacau makan. Itu ibu penyakit nak mari. Ni petua Nabi. Tapi kita tak perhati. Orang tua kata, hey, mung nak buat umur saat ni tu, mung jangan dok ambil tanah di apa? Tanah lidah tanah. Ataupun jangan dok ambil tanah saat ni tu orang panggil jadi cerong turun gitu. Orang tua dah tua lah kau tu. Ni kita nak kecek bab tua kerana fok kita di hari ni ibu bapa banyak harga. Lepas tu budak saat ni tu tak khabar apa. Pas moyakan dia. Goyak kepada abai dia dengan mik dia. Kata ginilah kak weh, ginilah abai. Abai pergi cari keluar hitam. Amo nak buat sini belai-belai. Abai pergi cari luar hitam. Luar hitam orang pakai dah. Luar orang jatuh. Luar lelaki mik luar hitam. Pergi gelebah tah budak ni. Gelebah tu baca ayat kursi belai-belai. Tu. Baca gapo ya kata apa? Ning lah. Masalah payah ni. Kita tak biasa. Apabila mari timbul masalah tah kita tak tahu dah nak ukar. Anak kita tak sedar. Anak kita jadi koma. Anak kita jadi tak khabar. Kita tak tahu kelai kabuk dah. Sebab ni kita kena tahu juga dalam tua, dalam kehidupan, dalam cara. Dan kalau kita tak tahu, anak kita teriak malam. Tak tahu nak buat guna. Ni masalahnya. Ngani supaya budak ni tak khabar. Amba kata gimik luar hitam, mari gelebah ya mik daripada tah pala dia hingga suk kaki baca ayat kursi. Ya baca ayat kursi setengah tu baca nah. Asal ke mana gis situlah, asal ke bukit klik ke bukit, asal ke tanah klik tanah, asal ke air. Gano tu kasah tu lalu tu. Ni buat apa mau nak royaknya. Masalah duk datang kelai kabut di mah kita di hari ni. Banyaklah, sangat-sangat. Banyaklah masalahnya. Sebab itulah kita nak buat gapo tu, kita nak tua banyak juga duk telefon dengan amor ini. Ya nak benar kebenaran. Ya tahu babo, amor nak buat basah leh-leh, nak buat hari gapo apa. Kita royak tekak, ngabe, abe nak buat tu boleh. Tapi ni bulan ni hujung dah. Bulan ni hujung dah ni. Bulan Zulhijjah ni orang panggil sebelah le akhir. Kamar di sebelah le akhir ni kalau kita nak berdiri rumah, nak naik rumah, nak buat nego, ya kurang comel. Nah, tu. Sebab itulah kalau kita nak buat gapo tu kita kena tahu tik. Lepas tu kalau bulan Muharram, orang kita tak patai lah kau ni. Learning bulan Muharramnya buat pulau, menikah kahwin. Orang tua-tua zaman dulu bulan Muharram dekat-dekat nak sampai lepas pada Zulhijjah bulan Muharram. Kamari orang lain ni tak patai dah. Orang tua zaman dulu saat ni tu, ya nak buat sariah ye punya tak buat dalam bulan Muharram. Tak sah kata nikah kahwin, tak sah kata nak buat makan, tak sah kata nak buat rumah, tak sah kata nak naik rumah. Orang tua kita tak buat. Dia mau tahu nak kecek ni bukan Quran hadis. Ni bukan Quran hadis. Tapi masalah petua-petua kita kena ambil pakai, kena ambil mikir. Sebab apa kita lah ni jadi hara-hara. Kalau kita nak jadi ahli syurga, maka kita kena ambil juga sahabat-sahabat yang ada di tepi-tepi kita. Sebab apa mungkin? Sebab mungkin nasi. Sebab apa menghilai daga? Sebab meminum air. Sebab apa mung saat ni tak ngantuk? Sebab aku tidur dah. Sebab tu. Tuhan buat sebab semua. Sebab apa demo tu mati? Sebab belaga kereta. Sebab apa demo tu saat ni tu jadi karet? Sebab makan air cemar. Sebab tu. Likulli syai'in sababa. Bagi tiap-tiap sesuatu yang ada sebab ya. Sebab apa dia tu sakit? Wahai makan air kau. Sebab apa demo tu jadi kecil mani? Wahai makan mani. Sebab ya tu. Sebab apa demo tu susah? Buat umur tak ada terus, tak tentu hala ni. Semaya hajat pun tak. Maya buat umur kewak lah. Kamu dia tak ada panggil orang soleh. Mari semaya hajat sudah naik umur. Bakal duduk lah tu lah. Ni. Masalah ibu bapa. Kemudian kalau kita nak jadi ahli syurga, bacalah doa ni. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Lepas tu kalau tak siwi kena racun, tak siwi orang buat makan ni. Sebab tu kalau kita makan dah, kalau kita jaga. Tapi nak istiqamah ni payah ni. Kadang-kadang kita makan. Kadang-kadang kalau kita tak hajat, kadang-kadang nak baca bismillah pun terlupa. Tapi kalau kita dah buat amal hari-hari, kalau dia mau gibuh racun, dia mau gibuhkan namam pra, gibuhkan minyak mati bunuh, kita baca dah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i huwas sami'ul alim. Kalau kita baca ni 3 kali, insya-Allah tak ada suatu perkara pun boleh mudaratkan kita.
Tak ada suatu perkara dengan nama Allah. Bismillahillazi. Dengan nama Allah. Allazi la yadurru ma'asmihi. Tidak boleh mendaratkan serta nama Allah syai'un oleh sesuatu di dalam dunia. Daripada racun, daripada deki kena, daripada sayasat, daripada hikmat, semua tak ada boleh ke? Tak boleh nak mengkhenakkan kita. Apabila dengan nama Allah, keberkatan nama Allah, dengan kebesaran nama Allah, dengan kemuliaan nama Allah, suatu perkara pun tak boleh mudarat. Yakin molek. Lepas tu satu perkara lagi, ada orang Yahudi tanya Sayyidina Umar Ibn Khattab. Yahudi kata gana, "Hei Umar, gana apa aku duk tengok aku buh racun pada mu ni acak kali, tapi mu ni tak kena racun." Jadi fok-fok Yahudi berasa kepelek, berasa ajib, berasa pelik. Kenapa Umar Ibn Khattab kita buh racun tak ada jadi gana? Tak ada mutah tubik darah, tak ada jadi biru kuku, tak ada biru gusi. Sebab apa? Umar kata, "Hei Yahudi, aku tiap-tiap kali aku nak minum, aku nak makan, aku selawat lu sekali 3 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad." Baru aku minum, baru aku makan. Dengan sebab tiap-tiap kali aku baca Bismillahirrahmanirrahim dan aku selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad, dengan sebab ninglah aku tak ada kena racun. Kenapa weh? Oh, selawat atas Nabi ni sangat-sangat sejuk. Kalau orang zaman dulu kalau bakat tupak panggil deh pagi-pagi duk selawat bela-bela, lebih-lebih selawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa. Mampu apa itu? Ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berkesan ibu bapa, saudara-saudari yang dirahmati. Nabi semua juzuk dia, darah dia, juzuk dia, gigi dia, bulu dia, kaki dia, tulang dia, semua ini diharamkan oleh api neraka. Apakah masalah kita tak benda racun nipis-nipis ni dimakan? Apabila kita selawat ke atas Nabi, dengan berkat selawat Nabi, semua racun tak boleh binasa kita. Semua racun tak boleh berikan kemusnahan kepada kita, dan benar hikmat tak boleh tak boleh bin musnah. Tak boleh binasa kita. Lepas tu pagi tadi ada orang tu mereka mau hantar dalam pek mo. Lepas tu ada di kertas di apa? Di kain tu 4 segi, ia tulis ta seka, lepas tu hamil, lepas ada tu gapo lagi murabbak, lepas tu gapo lagi situ tu ia tulis. Jadi dia mau tanya mo lah pagi tadi ni mau nak kecehan ni sikit kerana banyak ni doktor mo ni puluh-puluh saiz hari ni buat ni. Kamu nak kecek lah sebab payah nak kita ni jelas. Fok-fok kita ni berjelas sikit. Lepas tu fok-fok kita semua daripada ibu-ibu bapa saudara-saudari tak usah duk main lah benda lah ni mau. Benda ni tak ada faedah. Klik ke akhirat kau penanggung lah kita. Hei, misalnya demo tu tinggal semaya 10 waktu, 50 waktu kita atas 10 waktu. Misalnya sehari 5 waktu. Pada demo ni tinggal semaya tu ada sebulan. Sebulan berapa puluh waktu. Dosa dia tu tak tah pala kita, tah bahu kita kena pikul akhirat esok weh. Kena pikul dosa dia tak semaya kita kena pikul. Satu waktu dosa dia tu 80 tahun kena duduk lain dengan aku. 2 waktu apa? 160 tahun kena duduk lain dengan aku. 160 tahun di akhirat. Satu hari akhirat kalau mari nak ukur dengan hari dunia 1000 tahun di dunia. Lepas tu kalau kita buat demo tak boleh semaya satu waktu, kita kena tanggung dosa dia, kita kena masuk dengan aku Allah Ta'ala tu 80 tahun berapa. Kita nak fikir sebab tu nak royak ni, nak wik kenyata kerana orang kita ramai sangat duk main bet ni. Tadi tu marinya dalam fikmah tulisnya ada ramai 4 segi. Kertas ni nang dia buat ngakai, lepas tu dia jahit di kan ni. Jadi suami isteri ni dia jadi tak cok lama dah. Jadi duk jadi kelihing lama, tok laki duk mohyo, bining duk mohyo. Lepas tu berkat raya baru ni, jadi bining dengan tok laki mai duk sekali. Bining dia tu bila tidur tengok tah katil dia, tah pala tidur tu nampak satu kain, tulis ta seka, lepas tu hamil murabbak, lepas tu tulis nama tok laki di bawah. Dia kata apa maksud abang? Kita tak orang buat ni bukan orang biasa ni, orang ngaji juga ni. Orang ni orang ngaji, lagi pula orang pandai-pandai juga, bukan kapun tamada dak ni. Dia mau buat tu sebagai nabi ikat tel lah tok laki dengan suami tu. Tu pelik-pelik weh ibu bapa. Maka kita nak jadi ahli syurga, ahli jannah, maka kita jagalah amalan kita, jagalah akidah kita. Janganlah deki kenak pada lebih kita tahu COVID ni pun teruk cekak dah.
Covid ni pun berat cakap dah. Buat kita berdesak-desak dah. Tak tahu nak guna kau. Tak tahu nak jumpa. Tak tahu nak pegang dah. Tak tahu dah. Hak susah sangat. Hak tak ada makan. Hak kena bergetar. Anak nak mengaji pun tak ada duit. Nak makan pun tak ada. Tak usah kata nak mengaji. Lepas tu duk mari masalah baik ni pula. Nak tidur malam tak boleh. Nak tidur tak boleh. Sakit kepala. Kadang-kadang ni duk menego jadi mampu menego. Ha ni kita kena fikir bapak. Kena fikir di jalan ni. Sebab itulah kita kena jaga benar-benar, kita kena fikir benar-benar dah. Lagi pula Tuhan kata inna hadzan kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguh inilah, ini balasan ini. Ini masalah Tuhan wi pakaian di dalam syurga daripada 70 daripada kestera. Maka di perut bagi kain itu, di dalam daging kain itu daripada setera yang licin, setera yang laik. Lagi pula di luar setera saat itu dikatakan setera yang kasar. Lagi pula wi pakai pada mereka itu daripada indah-indah pakaian perhiasan daripada emas, daripada perak. Lagi pula Tuhan wi minum kepada mereka minum yang tidak bercampur dengan kekotoran. Lagi pula Tuhan kata inna hadzan kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguh ini balasan daripada Allah Subhanahu wa taala ni, kana lakum, adalah bagi kamu hi orang-orang beriman, hi orang-orang yang abrar, jazaa'an, sebagai balasan. Ini balasan ni, ini balasan mun dia jadi baik ni. Tah dunia mun tak biasa deki ke orang, tah dunia mun taat kepada Allah, tah dunia mun ingat pada Allah, tah dunia mun jaga semaya Jumaat, tah dunia mun jagakan zakat, tah dunia mun jagakan sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala ini balasannya bagi abrar, bagi orang-orang yang baik. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah perusahaan kamu itu dibersyukurkan oleh Allah. Apa makna dibersyukur Allah? Yakni Tuhan nak buat baik kepada kamu. Apa ditafsirkan oleh ulama? Wa yuqalu lahum inna hadza uiddu lakum muqabila a'malikum as-salihah wa kana 'amalukum fid dunya 'indallahi mardiyan maqbula. Itu maknanya hak Tuhan kata inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Wa yuqalu lahum, dan dikatakan bagi mereka itu, yakni bagi ahli jannah, bagi al-abrar, inna haza, ini ni, sesungguh ini ni pakaian setera 70 lapis yang di perutnya setera saat ni, di dalam daging setera tu, setera yang laik, setera yang comel, setera yang molek, di luar setera yang kasar. Ini ni apa ni? U'idda lakum, Tuhan kata dipersediakan bagi kamu, hei orang beriman, dicadakan bagi kamu muqabila a'malakum, dicadakan bagi kamu muqabilu a'malikum. Ayat ni membetuli amalan-amalan kamu. Jadi amalan baik akan membetuli pakaian yang baik-baik, yang molek-molek, yang comel-comel daripada setera. Nah, daripada kain setera. Lepas tu orang buat amal comel, jaga semaya, jagakan puasa, jagakan zakat, jagakan ketaatan, maka balasan dia akan membetuli benda-benda yang comel daripada setera, daripada pakaian, daripada perhiasan. Ini akan muqabil dia, benda yang membetuli balasannya ialah daripada benda-benda yang baik. Sebaliknya, bagi orang yang jahat, duk tah dunia tak semaya, duk tah dunia sentiasa dengan kau Tuhan, sentiasa orang panggil ejek-ejek dengan agama Allah, maka akhirat esok pun ia akan betul dengan balasan jahat. Orang panggil, sebab itulah orang panggil hal jazaa'ul lil insan, hal jazaa'ul gabam, hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Tidak adalah balasan bagi manusia itu malaikat, orang panggil hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan baik malaikat baik. Kalau kita buat jahat, dibalaskan dengan jahat. Kalau kita buat baik, dibetulkan amalan baik kita dengan perkara-perkara yang baik, dibalaskan oleh Allah. Makna ini Allah Ta'ala cadang membetuli amalan-amalan kita yang baik. Buat baiklah banyak ibu bapa, saudara-saudari. Benda hak kita salah, benda hak kita sakit, benda hak kita susah, benda hak kita berdosa, taubatlah dengan Allah. Kita kembalilah kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kembali kita pada Allah, teriak dengan Allah, menangis dengan Allah.
Ada wa kana amalukum fid dunya indallah, dan adalah amalan kamu di dalam dunia saat itu di sisi Allah mardiyam makbula, sebagai diredakan oleh Allah dan pula diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sama semula pula kita nak baca soalan sikit. Soalan dia mau tanyanya sikit sebanyak masa 10 minit. Ya kata nah. Dia katanya cak tamrau tik niที่โรงพยาบาลมาเลยแต่ว่าข้อมูลนั้นหายไปเพราะโดนน้ำท่วมแล้วจะทำยังไงคะเราถามแล้วพยาบาลเขาบอกว่าข้อมูลโดนน้ำท่วม Jadi ia kata ia biasa lekat hotel di hospital di Malaysia. Masalah lekat hotel tu gaubat ke ataupun gapo tu wallahu a'lam. Jadi masalah kamu yang lekat hotel tu banyak mana-mana anak tu jadi tidak ternyata. Lepas pada tu kita nak buat lagu mana masalah hutang kita hak duk terlekat di hospital iaitu di Malaysia. Jadi masalah kamu kita lekat banyak mana cuma mana hak jadi ternyata tu kamu tu orang panggil terhilang dengan sebab kena aibah. Dah kena air banjir. Apa tu lagu mana hutang kita saat ni nak pergi bayar siapa dia. Kalau misalnya kita ada teringat banyak mana. Misalnya ni daripada Nur. Sia Haida. Jadi daripada kad kita ni dia katanya duit dia di mana kata dia tu ada terlekat hotel di rumah pita di Malaysia, tapi makna kata lekat tu cuma mana. Jadi nak tanya jadi cerak tu jadi tak ternyata. Dengan sebab kamu hak bomo tulis saat ni tu sudah terhilang dengan sebab orang panggil dihanyutkan oleh air banjir ataupun air bah. Jadi masalah ni kita kena gini lah. Lagi makna kata kalau kita tak ingat dengan cara orang panggil secara kemah ataupun secara kemas, secara tegak, nak nyata tak boleh, tapi kita rasa pun ada ingat lah sikit sebanyak. Kalau kita rasa ada ingat, misalnya kita ada lekat saat itu 10,000. Masalah. Kita berasa ingat tu lebih kurang 10,000, tapi 10,000 apa kok ke, kita tak teringat, jadi ternyata. Jadi masalah ni kita nak pergi bayar tu, nak pergi bayar saat ni tu kita ambil, kalau misalnya kita teringat lebih kurang, ingat setara mana, ingat kata lebih kurang dekat-dekat 10,000, tapi tak ternyata, kita bayar lebih. Kita bayar lebih, bayar siapa sebelah ke 12,000 ke, kita pergilah di hospital tu. Di hospital lah kepada bomoh duk cara situ git adalah orang panggil panik kangen dia, kita lah kalau misalnya kita teringat 9,000 ataupun 10, kita bayar lebih tak apa, dapat 12,000 ke 10,000 bayar lebih, tapi kamu kita tu tak ternyata. Kita bayar sekadar mana kita ingat. InsyaAllah mana lebih lagi tu kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingat sekadar tu 10,000 ataupun 9,000. Kita bayar 11,000 12, jadi lebih lu dah. Bayarlah ke lebih. Apa tu mana silap salah tu kita harap ke maaf lah tu, kita kena harap ke maaf, minta maaf kepada Allah taala, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Itu lebih kurang Ia kata salam babo ying mai sai tung tau. Bab mai ni. Dia tanyanya perempuan hak tidak pakaikan masalah stoking. Ni kita nak oyak orang Tino apabila keluar daripada rumah dia tak pakai stoking. Dengar baik-baik ibu bapa saudara-saudari. Jadi dia tak pakai stoking nak tubik kepada rumah. Jadi nak oyak kata orang Tino ni, kalau dia duduk dalam rumah, duduk kali dengan tok lelaki dia, duduk dengan mahram dia, adik dia ataupun kakak dia ataupun ayah dia, sekadar mana orang panggil di antara mana, yakni orang panggil dia boleh buka rambut dia boleh pakai baju tangan sekerat, bolehlah kalau duduk dalam rumah dia. Kaki dia pun boleh buka, tapi apabila ia tubik luar saat itu, ia akan temu dengan lelaki ajnabi, yakni lelaki-lelaki yang suku sakat daripada mahram dia, yakni lelaki-lelaki yang hilah daripada dia. Maka perempuan ketika ni, maka wajib li atas dia saat itu kena pakai stoking. Kalau dia tak pakai stoking, maka berdosalah di atas dia kerana kaki dia dikatakan aurah.
Aurah ni apa dia? Makna kata apabila seorang tu pergi tengok, ia berasa teringin tengok kaki dia. Oh, comel kaki dia weh. Tengok pakai selipar hujung kaki dia. Jadi orang jatuh tengok tu berasa terikat, berasa teringin. Supaya orang jatuh tengok di punggung dia, tengok di celah dada dia, berasa teringin. Tu orang panggil aurah. Banyak hamba duk tengok duk jalan-jalan kat tengah bandar, jalan kat tepi hamba tu baik luar ni. Banyaklah kadang-kadang orang tino dada duk luar curkan tali tekak dia. Kadang-kadang dia pakai tangan, pakai baju tangan sekerat, dia tertudung pala tak apa dah. Ning tak boleh belaka ni, berdosa belaka ni. Pakai baju tangan sekerat, maka nampak siku daripada perut tangan sampai kepada gelengnya tangan, maka ini berdosa semata-mata. Maka orang panggil berdosa orang tino tika ni apabila tak pakai stoking. Yang pertama berdosa dengan sebab ia buka aurah dia, supaya juga orang tino bukakan tangan dia dosa satu kali ataupun buka dada dia. Lepas tu orang pergi tengok jatuh haji Nabi, orang laki-laki saat ni dia suku sakat bukan pada adik dia, bukan tutup lagi, pergi tengok pula dia. Tengok tangan dia yang buka tangan, buka aurah dia, ataupun buka celah dada dia, ataupun buka kaki dia, maka dua kali dosa. Dosa yang pertama sebab dia buka aurah dia, dosa yang kedua dengan sebab dia mau berdosa dengan sebab dia buka tangan orang tengok, sebab dia buka dada orang tengok, sebab dia buka kaki tak akan stuking, makna kata dia berdosa dua kali. Faham molek? Kadang-kadang dosa tu satu kali ya. Kita saat ni tu misalnya kita kata kok orang dosa kali tu ya. Hak ni tak jadi dosa dua kali. Yang pertama dosa sebab dia buka kaki. Yang kedua dia berdosa dengan sebab dia buka tangan. Lepas tu orang mari tengok pula, orang panggil jadi bertindih dosa. Jadi berganda dosa. Tu mau nak nyata. Dia kata Assalamualaikum daripada Irsyadul Ummah. Dia kata adakah sah nikah dengan wali saudara lelaki seibu sebapak, padahal tiada terima wakil daripada bapaknya, kerana wanita itu duduk dengan saudara laki-laki seibu sebapak itu pada waktu kecil lagi. Jadi bapaknya tinggal anak wanita itu. Jadi masalah ni nak nikah, Nabi kata, Nabi SAW sebenarnya la nikaha illa liwaliyin. Dengan molek ni dia mau tanya, adakah boleh kita menikah dengan wali saudara? Ada. Wali tu saudara lelaki seibu sebapak. Saudara tu makna kata wali tu saudara dia daripada lelaki, makna kata adik dia ataupun kakak dia, hak saudara seibu sebapak, mana pak tula mak tula. Padahal tiada terima wakil daripada bapaknya. Jadi saudara hak seibu sebapak tu nak hak jatuh tu, hak nak jadi wali tu, dia tak ada terima wakil daripada pak dia, makna kata mak dia ni cerai dengan pak dia tu masa kecil-kecil. Maka budak ni duduk dengan kakak dia tu, ya budak lagi. Maka wali ketika ni, wali saudara ni, adakah dia boleh nikah adik dia saat ni tu dengan dia tidak terima wakil daripada bapak dia? Tu hukumnya nak tanya tu. Nak tanya kata sah ke tak menikah saat ni tu akan perempuan saat ni yang nama kita kata yang nama Fatimah ataupun yang namanya Khadijah ni. Maka wali dia tu nak saudara seibu sebapak dengan dia, kakak dia namanya kita tahu Yusuf ni. Yusuf ni saudara dia, kakak dia, duduk dengan dia kecil lagi. Pak dia tu cerai dengan mak dia masa kecil-kecil lagi. Maka adakah nikah saudara seibu sebapak tu jadi wali dengan tak ada wakil daripada bapaknya? Ni. Jadi Nabi katanya la nikah illa biwaliyin. Tiada jenis nikah malaikan dengan wali. Jadi wali ketika ni ia ada wali akrab, ia ada wali ab'ad. Maka wali tu ia tu baik pula masalahnya dua bahagi. Ada wali saat ni tu soleh dan ada wali tu fasik. Di dalam mazhab Imam Syafi'i kita, wali hak sah nikah ni wali mana? Yakni wali soleh, wali orang baik, wali adil. Yakni wali ni tak khijau maksiat, tak khijau dosa besar. Maka wali ni lah sah dia nak menikah akan anak isteri dia. Wali ni ada hak baik, ada hak adil, ada hak fasik. Tapi di dalam mazhab Syafi'i kita, wali hak adil ni lah yang sah dia tu nak menikahkan anak dia. Lepas tu wali tu ia ada dua pula. Ia ada wali mujbir, wali ghairu mujbir.
Kalau anak dia tu anak tino yang dara, maka ketika ni wali dia boleh paksa anak dia tu nak nikah dengan siapa-siapa. Misalnya dia kena kepada Abdullah, dia kata mu kena nikah dengan Abdullah ni. Hei Zakiyah, mu kena nikah dengan Abdullah ni. Pak saat ni boleh paksa. Dan pula wali lagi ghairu mujbir. Misalnya anak dia tu bujel, anak dia tu janda. Ketika ni wali tak boleh nak paksa anak. Kamar dia kalau wali tu tak pergi minta izin kepada anak dia, anak hak bujel ni, maka nikah kahwin tu tidak sah. Adapun anak hak dara tu wali tu boleh paksa, tak minta izin tak apa, tapi sunat ni hak anak dara wali sunat minta izin. Kalau tak minta izin pun sah nikah. Adapun anak ya dara wali saat ni tu orang panggil tidak sah kalau tak minta izin. Kalau anak tak izin tak boleh nikah. Maka masalahnya wali bagi masalah senas saudara laki-laki seibu sebapak ni, ya pasti ya kena pergi minta kepada bapak. Sebab anak ni ia dibangsakan kepada bapak. Dibangsa kepada bapak. Ia tak bangsa pada mak. Sebab tu orang panggil, kalau kita nak nasab ni, orang panggil basa sebelah balik pak. Ia kena, basa lik pak. Ia tak basa lik mak. Sebab tu kalau misalnya seorang saat ni tu, nak basakan anak ia berzina, tak berzina, makna kata budak ni akan dibangsakan kepada bapaknya. Kemudian kalau misalnya kita kata saudara seibu sebapak tak ada minta izin daripada bapak dia, maka nikah dia ketika ni orang panggil tidak sah. Dengan sebab ia ada wali dia, pak dia ada. Malaikatnya pak dia saat ni tu kita kata mati ke, ataupun pak dia tu jadi wali pasik ke masalah, ketika ni tak boleh lah. Wali tu nak jadi wali bagi budak ni. Tapi selama mana pak dia tu ada, pasti dia saat ni tu, kalau misalnya tak ada sekali, dia kena ambil wakil. Pak dia tu tak apalah, aku wakil pada mung lah mak, tolong nikah adik mung tu. Aku tak ada nak pergi dah. Dah sebab wali akrab nak ada. Wali yang paling rapat dengan budak nak ada lagi. Kakak dia tu, dia selepas daripada, bapak dia. Dia panggil al-aqrab summal aqrab. Ataupun al-aqrabu fal-aqrab. Makna tu bapak selepas daripada tu, kita atas saudara dia. Deh. Hak ni dia kena wakil dah. Kena wakil tu. Lah mana kena wakil. Malaikat pak dia saat ni tu, kita kata, dia tak boleh nak mari ke lagu mana. Tapi dia kena wakil lah. Kena wakil masalah kepada, anak dia hak jatuh, nak jadi wali saat ni tu. Makna kata kita nak pergi buat pandai cara kita, dia tak boleh. Dalam hukum syarak ni, dia cuma sangat-sangat. Ada pak kena kira dengan pak. Kerana kita tinggal pak ni, walaupun dia tak ada duduk sekali dengan kita, tapi dia pak kita. Maka dibangsa kepada pak ni, sampai ke akhirat. Budak ni nak nikah dengan pak dia tak boleh. Sebab tu ketika nak nikah pun, saudara seibu sebapak ni kena pergi minta wakil. Kalau tak minta wakil, maka tidak sah lah menikah kahwin dia tu. Dia kata, daripada aku sah. Baba krab ขอถามหน่อยครับว่านาฬิกาหรือแหวนที่มีส่วนผสมของทองคำเขาผู้ชายสามารถใช้ได้ไหมครับ Jadi masalah ni kita royak dah saat ni kalau wasa nak warak dah masalah najis ataupun daripada wan dia ataupun daripada cicing dia, jadi makna kata ada pasum dengan ada tongkam dah. Mana ada pasum dengan masalah mah lah. Makna kata ada pasum daripada toso ataupun ada capu daripada toso. Jadi makna kata kalau toso tu sikit. Kan sikit tu misalnya kita tahu cicing ni perak. Lepas tu toso sikit sangat dia mau capu. Jadi kalau sikit saat ni tu bermakna kata hak tu duk khilaf ulama. Jadi duk berselisih ulama. Kata setengah ulama boleh dia nak pakai cicing perak campur dengan tosa sikit. Tapi kata setengah ulama tak boleh nak pakai cicing campur dengan tosa walaupun sedikit. Kerana tosa-tosa asal daripada taimah. Campur masalahnya dengan tosa. Lepas tu kalau kita kata tongkam ni kita kata mah. Tu cerak-cerak dah tak boleh kalau je kita ataupun cicing kita. Tapi yang nak cumaknya kita lari daripada khilaf. Kerana al-khuruju anil khilafi mustahabun, yakni kita keluar daripada khilaf, hak ni terlebih comel. Hak ni sunat dipergalakkan kita. Sebab cicing
campur dengan tosa. Ataupun nah perak campur dengan mah. Kalau mah tu cerak tak boleh nak pakai. Sikit pun tak boleh. Tosa tu pun duk khilaf dah. Kalau sikit ulama atas setengah boleh. Kalau tosa tu sikit daripada perak. Tapi kalau tosa tu lebih banyak daripada perak, hak tu ulama kata tak boleh semata-mata. Deh. Tapi yang nak comelnya yang kita kalau kita nak woroknya, maka kita tinggal. Kalau kita nak wis penuh lah ibadat kita. Tapi kalau cicing hak capung atau tosa sikit, kata setengah ulama boleh, setengah ulama kata tak boleh. Makna kata kita nak comel, nak bersih daripada perkara ni, maka khuruj anil khilaf, hak ni mustahabun. Kita tu baik daripada khilaf, ni terlebih comel dalam amalan ibadat kita ibu bapa. Dah. Dah dia katanya masalah babo nambik nambik kindai mai nambik ni tak tahulah wallahu alam pasungnya dia tu. Jadi masalah hukum fiqh aibik tu tak ada wajib soal tu. Masalah hukum fiqh tu tak wajib soal. Tapi kalau kita nak pergi kepada ulama tasawuf, maka tinggallah comel. Kerana nambik tu campur gapo kita tak tahu. Aisyah dia tu ya campur dengan gapo. Tapi nak royak kalau nisbah kepada hukum fiqh, maka tak wajib kita menyoal kata aibik tu ada campur gapo-gapo gatik pasum dia. Orang pengisuan pasung dia tu gapo-gapo tu tak wajib kita menyoal. Kalau kita nak makan, pemakai tu masalah hukum fiqh. Tapi bagi al-wara', bagi kita nak wara', kalau kita nak pergi wara' sikit, maka kita tinggallah perkara-perkara ni. Sebab kita tak tahu campuran demo buat tu, gapo dia gatik. Maka kalau nak comel tu, kalau nak worok, amal ya lu nak worok. Tapi nak makan, tak wajib soal tu. Supaya tepung tok pek lah kedai, daripada tepung kek ke tepung gapo semua tu, daripada kacang, daripada ais semua tu, tak wajib kita menyoal. Tapi kalau kita nak worok, kita pilih kalau nak hati kita cuci, nak amalan kita mudah Tuhan terima, kalau kita nak maniskan di dalam ibadat, nak ada halawatul iman, maka semua ni kita tinggal-tinggal. Sebab kalau kita tengok Allah Ta'ala su kita dulu, ya tinggal. Kalau Allah Ta'ala bukit-bukit kita, ya tak makan. Ya makan nasi dengan ulai, nasi dengan kalau benda-benda bukit-bukit ulai-ulai ya kutip belakang umuh ya. Ya makan daging kau datu ya. Kalau daging pun daging. Kalau benda pelik-pelik supaya macam kita lah ni, benda syubhat-syubhat banyak. Lepas tu mau nak yaksa lagi, semua dalam makan ni kita di hari learning, dia orang Yahudi ya fikir dah ibu bapa. Dia nak masuk gapo nak orang kita tu malah. Ya tubuh orang Islam ya ada iman. Daging darah kita ni duk berlari dengan la ilaha illallah. Kita duk semaya Allahu Akbar. Daging darah kita duk berlari dengan Allah. Allah duk berlari dengan la ilaha illallah. Lepas tu dia fikir nak buat lagu mana, nak cemakan orang Islam, nak malah lah semaya, nak malah lah ibadat. Maka banyak kenya dalam makan ni lah ni, banyak demo selik dengan lemuk babi. Sebab tu tak wajib kita menyoal kau mereka tu. Dia mau nak kita malah wa amal, malah ibadat wasa tak manih lah ibadat dengan Allah. Babo Quran doa kon cakin. Ikrang doa belum pada nak makan kita baca. Bismillahillazi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Doa tu sah. Apa tu doa laginya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak mau baca malam tu banyak lagi. Mula-mula bacanya tunggu hidayah dok dapat. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Hak tu doa kita apabila hidayah tu datang di hadapan kita. Apabila kita nak jemput, Nabi jemput 3 jari buat apa ni? Dia jemput lagu ni. Lepas tu sunnah Nabi, ia tak garis depan sikit, yang makan garis boleh suti, 2 tin, jemput, 2 jemput. Nabi bismillahi wa ala barakatillah. Bismillahi wa ala barakatillah. Lepas tu baca bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was samiul alim. Wa in yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad 3 kali. Lepas tu baca lagi doanya, Allahumma ghfir li sahibi hadzal ta'am. Wahai Allah, ampunkanlah tuai bagi makan ni ya Allah. Allahumma barik li hazihi dhiyafah. Allah minta mengwi berkatlah hidangan ni. Wi berkatlah makan ni aku nak makan ni. Allahumma rzuqna minal halal. Allah minta mengwi berkatlah kepada kami. Bagi kepada kami rezeki yang halal. Wa jannibna anil haram. Dan pula menjauhkanlah daripada rezeki yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Hingga akhir itulah. Ayat salam baba lengan
len ngen digital re gapo tu digital lindai mai babo lengan ni makna kata main duit lah. Masalah main duit digital saat ni tu adakah boleh adakah tak boleh babo. Duit tu tak tahu tempat mari tipai timah tu tak tahu tu. Lupa-lupa dok main learning lah. Dok main menego syarikat kata-kata tu syarikat emas, syarikat emas sungguh kedok tahu pasal ni. Supaya lukso ni lah. Main lukso ni. Kabar-kabar kita bagi duit dia taruh 30,000. Maik sang kita, buah kita, politi ni. Ayah kata buat nego mahwi kita pergi tengok pak genah. Orang gali mah, tempat mah. Tapi sebenar, tak sungguh ke tak sungguh tu kita tak tahu. Nah. Jadinya masalah main duit dengan digital ni pun masalahnya begitu. Tapi kalau kita tahu cerak kata duit tu tipai timah dia. Duit mari tu daripada mana, lepas tu masuk daripada mana, gi ke mana, buat nego gapo. Kalau masalah mau nak royak dan muamalah dalam Islam, bab pernego bab pergaulan dalam Islam, Tuhan kata dah innallah nak apa dia? Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tuhan memperhalalkan perjual beli, tapi Tuhan memperharamkan riba. Tapi masalah duit kita dok main ni, duit tu tepat mari ya tu halal ke ataupun mari ya tu haram ke, dia nak pergi ke mana, buat gapo, hak tu kita kena tahu dengan cara penjelasan satu persatu. Kalau kita jelas, insya-Allah kita boleh main. Duit tu buat go tu, lagi pula duit tu buat nego benda tak ada haram, tak ada menego arak, tak ada menego rokok kan masalah, tak ada menego dah benda arak, tak ada menego benda-benda haram tu. Kalau nyata tak ada apa. Baba qatamwa ta puying rauma pak cam ดือน jaan. Nah, ayat-ayat kursi dai mereka masalah gatino hak mari hai. Satu soalan lagi kita nak akhir. Kalau dia tu mari hai, patu boleh kedak baca ayat kursi. Jawab katalah masalah ni kita tengok daripada perkataan Syekh Ibn Hajar. Dia katanya masalah ni kalau kita baca Quran dan kalau kita qosak saat ni tu zikir. Bukan baca Quran. Makna kita baca tu baca Quran lah. Dah tapi kita kosaknya zikir. Kata setengah tu boleh. Kata setengah tu tak boleh semata-mata. Jadi Quran, zikir. Tapi kata setengah laginya kalau ayat kita dok beramal supaya ayat kursi, supaya wa may yattaqillah ataupun supaya laqad ja'akum dok amal sokmo. Maka kita uzur. Maka ketika kita uzur saat ni tu, makna baca Quran bukan jangan duk niat terbaca lain pada Quran, niat baca Quran juga. Tapi dalam baca Quran tu niat kata kosaknya zikir. Kata setengah tu boleh kita nak baca. Dah baca Quran jangan duk niat lain daripada Quran, niat Quran tapi kosak dari baca tu, makna tu zikir. Kata setengah tu boleh, kata setengah tu tak boleh. Kau yang syadid, dia kata lah mana tak boleh. Quran, zikir. Makna ketika para puan tu uzur, makna kata jangan baca. Tapi setengah-setengah tu guru kata boleh kita nak baca dah. Tu kamu jelas sekali lagi. InsyaAllah bagi orang yang buat amal ayat kursi, buat amal laqad ja'akum, buat amal apa tu, makna dia baca Quran, di atas dia tu sila kata dia tu bacakan zikir. Makna tu ayat yang dia mulazamah sebagai zikir wirid dah. Sekadar tu dulu, insyaAllah kita akan sambung semula. Ibu apa hamba tak ada jawab tu, hamba nak jawab semula dah. InsyaAllah dia kata babo mi amalan fauteng na bi mai fang teng nabi. Mimpi jumpa Nabi sekadar tu dulu. InsyaAllah kita sambung semula pula. Aku qauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.